Oh, nampak memang macam senang lah kan nak duit kan. Bila kita duduk kat rumah tak tahu nak buat apa, selfie, gambar kan. Tapi dalam masa 5 tahun lah kan, gambar kecil-kecil macam tu boleh mencapai nilai sampai jutaan ringgit. Jadi itu dia pemahaman anda berkaitan dengan metaverse itu. Jadi sikit sebanyak dapat memahamkan kepada anda, anda dapat memahami tentang metaverse ini. Bukan sekadar anda boleh berseronok apa yang dipaparkan tadi, anda boleh pergi bekerja, bersenang, belajar, perniagaan dan juga pelaburan. Okey, jadi untuk hari ini kita nak bercakap tentang metaverse ini dari segi impak kepada ekonomi. Kalau kita lihat ya, metaverse ini kalau diikutkan memang ada harga lama, tetapi baru-baru ini sahaja mungkin kita dapat mengenali tentang metaverse ini apabila Facebook telah pun menukar namanya jadi Meta. Okey, untuk itu kita terus saja ingin bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik UUM. Assalamualaikum. Selamat datang Prof. Assalamualaikum. Ya. Okey Prof, ini bagi pemahaman salah seorang yang pakar dalam ekonomi ini nak bercakap tentang metaverse ini. Apa itu metaverse, Prof? Ya, pertama sekali metaverse ni dia gabungan antara dua perkataan lah. Okey, satu meta, satu lagi verse. Meta ni kita boleh kata dia maksud dia menjangkaui ataupun secara yang menyeluruh. Verse ni daripada universe ataupun alam semesta dunia. Jadi kita boleh kata ini adalah satu bentuk dunia yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif, melibatkan gabungan antara alam maya dan juga nyata. Jadi sebenarnya sekarang ni kita tidak adalah satu definisi yang universal yang kita kata apa itu metaverse. Tapi saya fikir ramai dah tahu pun. Kalau kita tengok apa itu metaverse, permainan-permainan game seperti Roblox dan sebagainya tu. Tapi di dalam perniagaan, di dalam pelaburan ekonomi, metaverse ini dia sudah pun mula menjadi diperkatakan apabila pada tahun lepas Facebook telah pun mengubah menjenamakan syarikat mereka menjadi Meta tu. Dan perkataan metaverse ini pun sebenarnya telah pun digunakan pada tahun 1992. Dia ada satu novel tu. Tajuk novel tu Snow Crash yang ditulis oleh Neil Stephenson. Jadi dia science fiction. Tapi tengoklah itu tahun 1992. Sekarang dia sudah nampak menjadi satu yang realiti dan kita pun melihat bagaimana metaverse ini mempunyai satu peluang yang bagi saya sangat besar. Tapi pada ketika ini kita masih lagi berada di peringkat awal lah bila kita kata metaverse ini, dan mungkin dijangkakan dalam masa mungkin 5 ataupun 10 tahun dia akan menjadi satu bagi saya satu bentuk ekonomi yang kita perlu bersedia dan juga mengambil peluang daripadanya lah. Betul. Kalau kita tidak bermula sekarang, bila lagi kan untuk kita nak memulakan metaverse ini? Kita tahu bahawa NFT ini merupakan salah satu daripada cabang dalam metaverse ini. Tetapi kita ingin melihat dari sudut pandang yang jauh pula. Kita ingin lihat dari segi sudut pandang ekonomi. Adakah metaverse ini juga boleh memberikan impak kepada ekonomi kita, Prof? Ya. Kalau kita tengok metaverse ini, seperti yang saya katakan tadi, jadi dia boleh kita katakan melibatkan 3 elemen utama lah. Kita katakan blockchain. Blockchain ini pun elemen yang disebut NFT tadi. And then of course augmented reality, virtual reality, dan juga of course web 3.0. Jadi bagi saya sebagai penganalisis dan juga saya melihat kepakaran saya dalam ekonomi, bagi saya apa-apa bentuk perubahan dalam teknologi ini, kesan dia bukanlah sesuatu yang deterministik. Jadi kita tidak boleh kata okey dia mesti seperti ini ataupun seperti ini. Tapi kita tahu ada dua senario utama lah. Pertamanya of course bentuk yang kita kata lebih dystopian ataupun yang kita kata lebih berbentuk negatif. Yang kedua tu of course yang kita kata utopian, iaitu satu senario yang mana metaverse ini akan meningkatkan lagi kualiti hidup kita. Seperti kalau kita kata metaverse ini boleh menghapuskan kemiskinan. Kenapa tidak? Ini bagi saya satu possibility yang kita pun nak. Tidak ada lagi isu kemiskinan. Kita tengok isu ketidakseimbangan agihan pendapatan dapat diatasi. Tidak ada lagi isu yang berkaitan dengan inequality, agihan sumber pendapatan yang lebih adil. Kita ada satu masyarakat yang kita kata lebih terbuka. Jadi ini bagi saya sesuatu yang baik. Namun begitu, of course, kita perlu juga bersedia. Kalau tidak, possibility keadaan-keadaan yang kita kata seperti dystopian itu, contohnya dari segi mungkin siapa yang akan memiliki dari segi wealth ataupun kita kata harta-harta baru ini. Ini yang kita perlu fikir. Kita tidak mahu akibat daripada metaverse ini yang kaya semakin kaya, yang miskin pula tidak mendapat peluang. Jadi ini yang saya fikir perkara yang kita perlu
elakkan. Begitu juga bila kita cakap berkenaan dengan metaverse ini, of course sebagai pengguna, sebagai pemilik yang bermain di dalam bidang ekonomi ini, persoalan-persoalan asas ekonomi itu pun perlu dilihatlah dan dibincangkan semula. Apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. Jadi ini semua bagi saya penting. Dan sekali lagi kita juga tidak mahu melihat di masa hadapan adanya berlaku bentuk yang dikatakan sebagai satu bentuk authoritarian ataupun digital dictatorship lah yang kita panggil. Jadi ini mungkin kita boleh elakkan kerana kita tidak mahu bahawa mungkin ada sesetengah pihak yang mengawal data-data ini ataupun wealth ataupun kita kata ini semua kita boleh kata satu aset-aset baharu, aset-aset digital ini yang menyebabkan dari segi privacy, dari segi mungkin keselamatan kita punya aset ini menjadi sesuatu yang dikatakan tidak begitu selamat. Dan kita juga perlu pastikan bahawa metaverse ini menyebabkan dapat meningkatkan kita punya kualiti hidup dan memberikan kebaikan kepada kita semualah. Jadi dia tidak hanya kita kata berada pada satu sektor kewangan, apa yang kita panggil financing finance. Kita mahu kewangan ini, digital teknologi yang baru ini mendapat manfaat kepada rakyat dan terutamanya kepada golongan-golongan B40 dan M40. Ya, betul. Sebab kita pun memang sekarang ni memang menuju ke arah IR 4.0. Okey, tetapi dari segi metaverse ini mungkin ada di antara kita ni yang mempunyai perniagaan, mungkin dari segi perniagaan secara konvensional, tapi mungkin mereka selepas ini akan menukar kepada metaverse ini. Dan adakah orang-orang Malaysia ini telah pun bersedia untuk menuju ke arah metaverse ini, Prof? Ya, di sini ada dua aspek. Pertama, kita tengok daripada aspek mikro. Mikro ni mungkin dari segi kita tengok kebersediaan peniaga dan juga pengguna. Okey, yang kedua ni kita kena tengok daripada aspek makro. Makro ni iaitu ekosistem yang perlu disediakan oleh pihak-pihak seperti pihak kerajaan, dasar-dasar. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang berkait antara satu sama lain. Sebab kita tidak mahu kata ini bergantung kepada rakyat peniaga macam tu saja. Dia perlu ada ekosistem. Contohnya kalau kita nak masuk metaverse, tapi ekosistem contoh 5G nak cari internet pun susah, slow. Jadi dia akan menyebabkan seperti yang saya sebutkan tadi itulah. Mungkin ada berlaku digital inequality ataupun kita kata kemiskinan digital. Ini yang kita perlu elak. Tapi bagi saya metaverse ini adalah satu bentuk pembangunan daripada internet. Jadi maksud dia untuk kita bersedia, kita mesti orang kata bersedia dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang lah. Sebab sekarang ni kita kata web 2.0 lah. Bila kita dah masuk metaverse ni, web 3.0. Jadi sebelum kita masuk web 3.0 tu, kita perlulah juga bersedia dan juga pandai menggunakan social media yang ada, WhatsApp, Facebook, Instagram, web 2.0 ini. Jadi persediaan ini bagi saya penting. Jadi dan juga kita perlu ada ilmu lah yang mencukupi untuk kita bersedia. Sebab isu dia sekarang ni bukannya kita kata bila, dia memang akan berlaku. Cumanya kita perlu, di mana kita perlu membuat persediaan itu. Dan perkara kedua dan bagi saya yang penting adalah dasar kerajaan. Dasar kerajaan perlu memastikan bahawa kita bersedialah. Bagi saya, kalau saya melihat dari sudut teknologi ini, kerajaan pada ketiga ini, saya fikir memang sudah pun meletakkan beberapa asas-asas yang memberikan kita persediaan lah. Contohnya adanya kita kata My Digital, kita ada dasar industri 4.0, kita ada juga dasar sains negara, sains dan teknologi negara, yang mana perancangan ini sehingga 2030. Namun begitu, bila kita sebut metaverse ini, daripada segi ekonomi tu, kita bukan hanya melihat dari segi ekonomi itu sama ada kita berpeluang ataupun tidak untuk mendapat kita katakan the wealth of nation yang kita kata baru ni lah, dari segi aset-aset digital ini. Tetapi juga kita bercerita berkenaan dengan nilai. Sebab apakah nilai sebenarnya ekonomi ini? Adakah bila kita kata nilai itu, what is value? Jadi adakah benda ni betul memberikan, kalau dulu-dulu ekonomi ni nilai, kalau kita tanam makanan tu, dia bernilai lah, kita makan, dia mempunyai nilai. Apakah nilai sebenarnya aset-aset di dalam metaverse ini?
Kedua, kita tengok daripada sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Jadi persediaan terhadap metaverse ini, adakah anak-anak kita sekarang belajar dekat sekolah ni, adakah ini ilmu-ilmu ataupun kemahiran yang kita perlukan untuk bersedia kepada metaverse ini? Itulah dia. Kita dah pun memperkatakan tentang metaverse ini. Prof dah banyak sebenarnya bercakap tentang metaverse ini kan. Jadi itulah dia pemahaman berkaitan dengan metaverse ini, dan sebenarnya kerajaan pun banyak juga bantu sekarang ini ke arah pendigitalan kan, dasar-dasar yang telah pun dibuat oleh kerajaan. Kiranya anda bersedia atau tidak, itu sahaja kan. Platform sekarang dah ada kan. Okey, di mananya dekat sini dah semakin ramai di antara kita yang telah pun mengetahui apakah itu NFT ataupun non-fungible tokens. Okey, alright. Kita nak lihatlah kalau berkaitan dengan NFT ini, kadang-kadang ialah seperti mana yang kita sebutkan tadi, kita boleh menjadi pendapatan melalui NFT ini. Tapi kita tak tahu bagaimanakah caranya, apakah sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi kita terus bersama dengan Sofia di sana. Silakan Sofia. Terima kasih Fazli. Ini satu orang kata menjadi perbualan kegilaan satu dunia pada ketika ini, NFT sebahagian daripada metaverse, dan boleh dikatakan juga ada di antara orang kata perunding kewangan mengatakan bahawa ini adalah future of economy, masa depan ekonomi kita. Kita terus bersama dengan tetamu saya hari ini akan membincangkan lebih lanjut. Kita bersama dengan Razi Tajuddin, perunding pelaburan, dan juga Muhammad Khairi Muhammad Razid, pencipta kandungan ataupun content creator, juga lebih dikenali sebagai Kia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita dalam perbincangan hangat ini di mana ramai yang dah menceburi diri, ramai yang ingin mengetahui. Untuk permulaannya lah, kita dah melihat antara begitu banyak yang dimuat naik ke NFT mendapat nilai yang cukup tinggi sehingga ke USD berjuta-jutaan. Jadi bagaimana kita melihat setiap karya ini diletakkan satu nilai di NFT? Bagaimana itu diberikan satu harga ataupun nilai dalam NFT itu sendiri? Okey, saya jawab dulu. Silakan. Right, saya think saya boleh mulakan dengan ramai yang tertanya-tanya NFT ni apa kan. Of course dari segi definisi dia non-fungible token. Tapi dari segi pemahaman secara mudah, saya suka kata NFT ini adalah suatu aset digital yang didasari ataupun belakangnya ada teknologi blockchain. Okey. Menggunakan smart contract. Okey, kalau dulu bila kita buat perkara-perkara digital, let's say lah kita lukis gambar dekat kita punya phone ke, yang kita hasilkan karya dalam bentuk digital, perkara tersebut tidak ada nilai ataupun nilainya sukar untuk di-unlock kerana kita tidak boleh tentukan siapa pemilik asal. Okey. Okey, so bila ada teknologi blockchain di belakang karya digital tersebut, kita sebenarnya boleh tentukan siapa pemilik asal, kita boleh sahkan keaslian dia. Dia macam mana dalam dunia sebenar lah. Kalau kita tengok lukisan Mona Lisa kan, suatu karya yang begitu famous, begitu mahal. Tapi sebenarnya in reality ada beribu lagi fake Mona Lisa painting kat dunia. Kan? Tapi kenapa Mona Lisa yang asal tu yang ada dekat Paris tu adalah yang paling valuable? Authentic dia tu. Yes, because kita boleh tahu keaslian karya tersebut. Jadi dengan adanya teknologi blockchain, keaslian sesuatu karya digital itu dapat ditentusahkan. So that's why NFT menjadi suatu orang kata apa? Satu industri baru yang ada massive opportunity because of that technology behind it. Encik Razid, sebagai pelabur NFT, saya banyak nak tanya sebenarnya ni. Apakah yang menjadi, kita kena ada mata tu sendiri untuk mengetahui yang manakah yang orang kata berbaloi untuk dilabur atau tidak. Kita juga nak tanya kepada Ki lah sebagai content creator mewujudkan ciptaan kandungan dalam NFT. Apakah di antara sifat NFT itu sendiri yang menarik minat awak daripada awalnya? Sifat NFT itu tidak bersifat, maksudnya yang di mana kita ada satu persatu punya edition for art, one-on-one edition. Di mana setiap art atau NFT itu hanyalah sebuah vehicles untuk membawa Web3 ataupun the blockchain ID itself, unique way of the Web3 dan juga NFT. Baik. Di mana the art itself is unique, harga rantai dia tiada, di mana komuniti yang menentukan harga ataupun value setengah art itu. Komuniti yang menentukan harga sebenar art itu. Betul. Wow, dan Ki juga membawa antara hasil karya juga pada pagi ini. Boleh kita melihat? Yang ini antara kolaborasi antara fine art artist dan juga digital artist seperti saya. Yang ini dihasilkan oleh Sanuri. Okey. Dan berdasarkan penilaian masyarakat ataupun komuniti dalam dunia NFT, berapakah nilai karya ini pada ketika ini? Berapa $2,000. $2,000. Anda sedang Yes. melihat karya yang bernilai $2,000 di NFT dan wow,
Sanuri menghasilkan 3 artwork. Itu yang dimaksudkan dengan one on one. Okey. Sanuri sebagai fine art artist, dia menghasilkan physical dulu dan digitalkan untuk dijual di blockchain dan juga NFT. Adakah siapa yang mewujudkan karya itu juga memainkan peranan dalam penilaian nilai hasil karya itu sendiri? Dia depends how they build the brand. Depends how they build the brand. Penjenamaan itu. Betul, dia macam umpama startup untuk sesebuah bisnes. Okey. Dia buyers ataupun dia holder seperti Encik Razi ialah dia investor untuk push the project untuk teruskan lagi untuk tengok kat mana diorang boleh bawa the project itself. Okey. Yep. Dengan itu anda sedikit sebanyak boleh memahami bagaimana proses penilaian satu karya itu, dan kita nak fahamlah, kita dalam di Malaysia pastinya kita ingin tahu NFT ini nilainya adakah ia sebenarnya patuh syariah? Okey, of course dia ibarat dia hukum jual beli gambar lah. Okey, itu pertama. Yang keduanya dari segi elemen-elemen prinsip syariah, dia dipatuhi, contohnya on the spot settlement. Maknanya you bukannya beli benda yang tak wujud. You beli benda yang wujud, you dapat barang tu dan you clear barang apa yang you akan dapat, dan transaction tersebut berlaku immediately. So perkara-perkara ini sebenarnya patuh kepada syariah. Baik. Cuma kalau ada NFT project yang of course contohnya gambar lucah, contohnya akses kepada laman pornografi dan sebagainya, of course perkara itu kita tahu tidak dibenarkan oleh syariah lah. Okey. Tapi in general NFT itself, hukum urus niaga itu dibenarkan. Okay, saya ingin tanyalah mengapa ramai yang sudi dan ingin berkecimpung menceburi dalam dunia NFT. Tapi sebelum itu kita nak tahu jugalah. Kita difahamkan mungkin ada yang memikir NFT ni untuk hasil karya seni sahaja, untuk content creator digital painting sahaja, tetapi hakikatnya tidak. Banyak lagi sebenarnya yang boleh dijual ataupun didigitalkan untuk masuki dunia NFT. Apakah antara elemen-elemen itu yang boleh kita ceburi? So macam tadi saya katakan, dia berbalik kepada teknologi blockchain tu yang telah menentukan you punya ownership. Jadi jenis-jenis NFT yang ada di pasaran ni ada pelbagai. Contoh yang paling clear adalah jenis profile picture. Maknanya kalau tengok gambar Bored Ape Yacht Club, gambar monyet tu, ada gambar panda, ada gambar tiger, macam-macam. Yang gambar binatang yang ada variation mungkin sampai 10,000, yang mana orang jadikan sebagai profile picture. So untuk NFT jenis macam ni, saya suka kata ini NFT profile picture yang orang beli untuk dia flex, untuk dia show off. Okey. Sebab dia adalah satu simbol, satu status di mana orang akan tunjukkan bahawa dia proud to be part of, to be the owner of that particular NFT. Dan dia mampu beli. Dia mampu beli benda tu. Macam wow. Basic kan, Justin Bieber beli, Eminem beli, because dia ada social status dekat situ. Dia macam satu simbol bila you dah berjaya, Sofia, you kan nak beli beg tangan yang mewah-mewah kan. So you beli tu sebab apa? Sebab of course you rasa you dah achieve something in your life, right? So itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua ada NFT yang bersifat PAS. Maknanya kalau you nak masuk dalam certain community, you nak attend certain seminar ke apa ke, or maybe you nak being connected to certain people, those yang mungkin kaya dalam dunia NFT, you kena beli certain NFT because NFT to itself dia bertindak sebagai PAS. Dia macam you nak masuk club golf, katalah kelab golf terkemuka kat Malaysia ni, you kena beli membership, right? Jadi di dalam dunia NFT ni juga, kalau you nak masuk dalam certain group yang eksklusif, you kena beli NFT yang tertentu. Baik. So itu antara contoh-contoh utility ataupun penggunaan NFT dalam dunia ni lah. Okey. Tu tak masuk lagi kalau macam ni tadi kan, ni lebih kepada collection, art collector kan. So of course ada juga NFT yang dihasilkan oleh artis terkenal. Contohnya macam kartunis Ujang baru-baru ni jual benda dalam NFT sold out. Because orang dah kenal dia tu siapa. Orang nak own a piece of his art, of his masterpiece. So itu juga boleh dianggap sebagai contoh-contoh NFT. Baik, Cik Razi. Ki, kita nak fahamlah daripada sudut mereka yang mewujudkan di dunia NFT untuk dijual, untuk mencari orang untuk melabur dan sebagainya, itu memang satulah. Tetapi bagi mereka, the masses, orang ramai untuk berada di dalam dunia NFT dan melaburkan wang, mengapakah ini menjadi, orang kata, kegilaan masyarakat dunia pada ketika ini? Adakah ia benar-benar menjanjikan, orang kata, satu better economy ataupun better buying power? Adakah itu hakikatnya sekarang dalam pandangan Ki sendiri? Saya rasa macam saya setuju dengan Cik Razi kata tadi. Cik Razi kata yang berkenaan NFT itu luas, macam a social status. Macam setengah orang beli mungkin untuk flex atau achievement in their life. Tapi kita terikut dengan trend. Contohnya, kenapa we follow kita nak beli Apple, iPhone misalnya, kenapa kita nak beli Samsung ataupun sesetengah barang itu, sebabkan kita the fear of missing out.
Yep. Orang lain dah beli, kita tak nak tinggal. Contohnya dah paling best, bubble tea. Semua orang mesti dah pernah rasa. That value ataupun that hype ataupun the fear of missing out tu yang akan akan trigger setengah orang. Mungkin sekarang the public atau the community tak tahu, tapi bila the news ataupun the other platform keep on educating, dia orang akan tahu. Sebab apa? Community ataupun the public dia takut dengan benda yang mereka tak tahu. Baik. Macam sekarang everything is still the grey area, but the innovation dan teknologi is going there towards Web3 dan juga NFT. Yep. Sebagai seorang individu yang mencipta konten ataupun kandungan dalam NFT itu sendiri kan, kalau begitu ramai datang dan mula untuk memberikan konten, meletakkan kandungan, bagaimana orang kata hasil ataupun nilai itu boleh ditetapkan pada satu harga yang tinggi sedangkan ramai yang telah pun berkecimpung? Pernah melihat dalam jangka masa panjangnya bagaimana? Faham. Depends on setengah projek ataupun the brand itself bawa. Treat your brand ataupun your NFT project as a business. And macam biasa, a simple way of business. Macam mana kita promote the value, promote the product, promote the brand, the community yang bawa the brand tu naik. Macam setengahnya macam kita boleh nampak brand-brand ataupun local product. Macam mana local product tu boleh tidak sama league ataupun tidak sama liga bersama local product lain disebabkan oleh the community of the product itself yang push the value. Wow. Macam setengah projek NFT ataupun art itself is just the art ataupun the front. Tapi di belakang itu the utility, the value yang di provide oleh the project itself yang akan bawa naik the harga dan juga the value daripada NFT itself. Saya belajar begitu banyak perkara hari ini. Tapi masa kesuntukan, tapi bagi mereka yang tergerak hati, ingin berkecimpung, nak pelajari kan, adakah terdapatnya sejenis orang kata investment ataupun pelaburan yang kita perlu ada untuk membuka akaun di NFT ke bagaimana sebagai permulaannya untuk kita masuk dalam dunia NFT ini? Okay, so of course sebagai pelabur NFT, saya percaya bahawa NFT juga boleh dijadikan sebagai satu instrumen pelaburan. Of course, setiap instrumen pelaburan ada risikonya. Jadi first thing first, kena ada knowledge lah. Kalau tak ada knowledge, memang orang kata apa, terciduk nanti. Okay, itu pertama. Yang kedua, kena ada orang kata apa, trust wallet, kena set up apa semua. Dan daripada situ, it's like you punya access kepada dalam dunia NFT. Dan ketiga, of course, you boleh masuk ke dalam marketplace yang ada. Contohnya, kalau dekat Malaysia ni, pentas.io yang tengah growing so fast. Kalau di peringkat dunia, kita ada OpenSea. Dan of course yang keempat pada saya adalah ada banyak community chat group macam dalam Discord dan Telegram yang they can join and they can discuss and can learn as well. So adalah community yang wujud. Ada, memang ada. Networking is a big networking, it's a new networking way of networking, ya. Okay, and as a content creator, sebagai pencipta kandungan di NFT, kata akhirnya untuk mereka yang ingin meletakkan hasil karya mereka, jiwa mereka, passion mereka di NFT, apakah yang boleh disampaikan sebagai satu nasihat asasnya? Saya rasa tak salah untuk mencuba sebab dalam komuniti kami ada yang menggunakan phone sahaja tapi dapat menghasilkan animation yang sangat menarik. Wow. Di pentas.io dia cuba melahirkan banyak sangat bakat-bakat yang selama ni kita tak pernah jumpa, tapi saya sendiri depan mata dah jumpa dan dah berkolaborasi dengan mereka. Dan juga saya rasa untuk permulaan, macam saya cakap tadi, banyak benda yang orang takut dengan benda yang mereka tidak tahu. Tapi the community itself dah ada. NFT is all about community. Saya rasa diorang boleh mulakan di pentas.io dan juga di Twitter, di mana community kami sangatlah welcoming ataupun mengalu-alukan semua orang. Hari-hari kita ada space, tiap malam 24 jam ada space. Baik. Boleh tanya A to Z any soalan dekat situ. Ya, pastikan kita mendapatkan sedikit orang kata kata-kata ataupun pemahaman sebelum kita menceburi. Pastinya ada komuniti yang sedia ada untuk kita semua mula menceburi dalam dunia NFT. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Razi Tajuddin, pelabur NFT, dan juga Muhammad Khairi Muhammad Razid, lebih dikenali sebagai Key, sebagai pencipta kandungan. Dengan itu kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini.